Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini, kita akan belajar lakaran isometrik. Sebelum tu macam biasa, pause video saja untuk kita baca doa sebelum kita mulakan pembelajaran. Okey. Those yang dah baca, okey, kita akan mulakan pembelajaran kita. Sebelum tu, pembelajaran minggu lepas, kita dah belajar lakaran oblik. Apa yang perlu tahu adalah lakaran oblik ni adalah oblik cavalier dan oblik cabinet. Macam mana nak bezakan kedua-dua dia adalah pada paksi surut dia. Paksi surut ni paksi apa? Paksi Z. Okey, awak kena tahu. Paksi mendatar, paksi X. Paksi menegak, paksi Y. Paksi surut adalah paksi Z. Okey, pada paksi surut Z, dekat cavalier ni, oblik cavalier, contohlah saya bagi ukuran dia 10 cm. Dekat oblik cabinet, dia punya paksi surut dia mesti separuh daripada ukuran oblik cavalier. Kalau kat sini 10 cm, dekat sini akan jadi 5 cm. Okay, itu perbezaan dia. Kedua, apa yang perlu tahu dalam lakaran oblik ni adalah darjah dia, sudut dia. Dekat oblik, kita akan lukis lakaran oblik dengan sudut 45 darjah. Sini 45, sini 45. Apa yang 45-nya? Sudut daripada paksi mendatar kepada paksi surut ni. Dekat sini 45 darjah. Okey. Untuk minggu lepas, apa yang saya nak suruh awak buat, pada kelas pertama saya suruh awak lukis kuboid ni. Okey. Kedua, pada kelas kedua, dalam video saya tunjukkan dekat awak cara nak lukis 2 buah anak tangga. Tapi sebagai latihan, apa yang saya nak, saya suruh awak buat 3 buah anak tangga. Saya suruh awak lakarkan 3 buah anak tangga menggunakan kaedah oblik. Foto saya dah buat, yang dah hantar, you did a great job. Teruskan you punya semangat untuk buat kerja, untuk buat modul, untuk lakar sampai habis proses pembelajaran awak lah. Okay. Yang tak hantar lagi tu, bila awak nak hantar, macam mana saya nak cek? Yang dah hantar dan yang saya suruh buat pembetulan, awak boleh hantar dekat saya semula untuk saya tengok sama ada pembetulan yang awak buat tu adalah betul-betul ataupun masih lagi ada kesalahan. Supaya bila ada kesalahan, saya boleh tolong awak betulkan semula. Yang tak hantar, macam mana saya nak betulkan, macam mana saya nak tolong awak pun, awak tolonglah diri awak dulu, barulah saya tolong awak. Okey. Kita move. Okey, lakaran isometrik. Lakaran isometrik ialah lakaran piktorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek. Objek ini dapat menggambarkan pandangan dalam bentuk 3D, iaitu gabungan pandangan atas, pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, kalau awak tengok dalam gambar ni, lakaran isometrik ni adalah sebuah lakaran yang awak boleh tunjukkan, awak boleh lakarkan pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi dalam satu gambar. Okay, kalau awak tengok dekat dalam gambar ni, okay, nampak pandangan hadapan dia, pandangan sisi dia, pandangan bawah dia. Kita dah belajar paksi X, paksi Y, paksi Z. Paksi X untuk apa? Untuk benda-benda yang mendatar, yang panjang. Okay. Y untuk paksi menegak. Untuk apa? Untuk benda yang tinggi. Z untuk apa? Untuk paksi sata. Alright. Benda-benda yang melibatkan kelebaran. Okey. Tengok contoh dekat sini. Mana yang tinggi? Sini paksi Y dia. Dia punya menegak dia. Sini. X. Z dia mana? Sini mendatar dia. Walaupun pintu rumah dia dekat sini, dekat belah dia menghadap ke kanan, tapi awak tengok kat sebelah, walaupun pintu rumah dia menghadap ke kiri, mereka masih lagi pandangan sisi. Jadinya kat sini kita ada Y, kat sini kita ada Z, kat sini kita ada X. Alright. Itu diletakkan paksi dia dekat tapak rumah. Kalau diletakkan dekat bumbung rumah, macam mana? Sini kita ada Y. Z dia mana? Z dia dekat sini mendatar pula. Kelebaran dia pada paksi sata ni Z. Y dia Y pula X dia apa? X dia panjang dia. Okey. Itu dia. Seterusnya, lakaran isometrik dilukis berpandukan 3 paksi isometrik yang mempunyai sudut 120. Setiap satu paksi ini juga dikenali sebagai paksi Y. Okey. Kalau awak tengok dalam gambar ni,
Okey, kita ambil contoh ini kat sini lah. Okey. Ini adalah kedudukan paksi isometrik. Kalau dekat dalam gambar, kat mana? Kat sini. Oh, sorry. Kat sini kita ada X. Kat sini kita ada Y. Tu. Yang dikatakan 120 ada dekat sini. Ni 120, ni 120, ni adalah 120. Okey. Yang mana dikatakan 30 adalah dekat sini. 30 darjah, kat sini 30 darjah. Saya lebih selesa untuk lukis lakaran isometrik ni guna 30 darjah. Sebab apa? Bila awak buat XY ni 90 darjah, awak kena anggar-anggarkan untuk awak bahagikan kepada 3 bahagian. Jadinya kat sini awak akan dapat 30 darjah. Kalau 120 agak sedikit sukar lah sebab kita tak boleh nak lukis guna jangka lukis yang bentuk D tu kan. Yang ada sudut-sudut tu kan. Kita tak boleh nak gunakan. Kita tak boleh nak gunakan pembaris. Kita gunakan pembaris ni untuk kita alihkan ukuran dia saja. Kalau dia kata 2 cm. Okey, sini ke sini 2 cm. Baru awak gariskan. Tak boleh nak garis terus. Faham? Okey. Alright, untuk hari ini kita akan lakarkan lakaran isometrik guna sudut 30 darjah. Sebab apa? Sebab saya guna sudut 30 darjah ni lah. Okay, sebab 120 ni agak sedikit sukar untuk kita lukis. Untuk satu bulatan penuh, 360 darjah. Okay. Ni satu bulatan 360 darjah. Sini ke sini sahaja 90. Sini ke sini 180. Nampak? Okey, sini ke sini 270. Sini ke sini penuh, bulatan penuh 360. Ni basic awak kena tahu, okey? For those yang rasa macam nak lukis lakaran isometrik guna 120 darjah, awak boleh follow this step, okey? Awak boleh follow ikut step ni. Tapi sebab macam saya kata, saya lebih selesa guna 30 darjah, jom kita lukis. Okey, pertama sekali, okey, ni paksi X, paksi Y. Okey, bila awak ni adalah kertas isogrid tau. Kalau kat Makmal memang cikgu akan provide, dia akan bagi dekat awak untuk kita buat lakaran guna kertas isogrid ni. Isogrid ni dia akan bantu awak untuk kita lukis dia pada sudut 30 darjah. Macam mana 30 darjah tu? Ni yang saya akan tunjukkan. Okay, kita ada paksi X, lepas tu kita gunakan paksi Y. Awak akan terus dapat paksi 30 darjah. Dekat mana? Dekat sini. Nampak ni? Ni 30 darjah. Sebelah sini yang mana? Yang ni 30 darjah. Alright. Daripada sini awak dah boleh terus melukis. Okay, ini yang saya nak lukis hari ni. Cube. Okay, kita gunakan katakanlah 5 petak. Okay, 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sini sampai sini. Naik atas pun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ni 4 je. 1, 2, 3, 4. Ni 4 je. Okay, kat sini. Yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kat sini. Naik atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini. Okay, boleh terus tanda. Lepas tu kita balik asal. Naik atas berapa? 5. Tu 2, 3, 4, 5. Dekat sini. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Dah jadi. Okay, apa yang saya nak awak buat? Buat benda yang sama dekat bawah ni juga. X, Y. Ni 90 darjah. Awak kena buat bahagi 3 lah. Katakanlah dekat sini. Ke sini 30 darjah. Dekat sini 30 darjah. Berapa? Okey, ni awak boleh guna 2. Okey, kat sini. Okey, kat sini 2 cm. Seterusnya kat sini 2. Naik atas berapa? 2. Oh, ni salah, bukan macam ni. Tanda je terus garis, okey? Ni terus garis. Okey. Alright, lepas tu ni kan kita nak buat cube kan. Cube kita guna dia 2 cm. Okay, 2 cm daripada sini sampai sini.
2 cm. Okey. Lepas tu kita sambungkan. Ni dengan kat sini kita boleh sambungkan. Ni dengan kat sini kita boleh sambungkan. Alright. Lepas itu apa kita nak buat? Kita nak cantumkan yang atas ni kan? Alright, lepas tu kita nak sambungkan bahagian atas ni. Okey, ni 2 cm, ni pun kita buat 2 cm. Okey, dekat sini. Daripada sini sampai sini kita boleh cantumkan dia. Yang ni dengan ni pun kita boleh cantumkan dia. Dah jadi dah kita punya cube. Alright, ni tak payah nak perfect sangat ukuran. Tapi memadai lah. Kalau nak kata 2 cm tu agak-agak lah 2 cm. Janganlah 2 cm tapi awak buat agak-agak lah kata nak 2 cm. Tapi janganlah awak buat atas kertas. Kau macam 5 cm. Buatlah macam 2, 2.1, 1.9, 1.8 boleh terima lagi. Sebab lakaran ni bukan satu ukuran yang tepat. Sebab kita melakar sahaja. Alright. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sebagai latihan macam biasa awak kena buat penuhkan atas ni, bahagian ni dan bahagian ni. Untuk kelas seterusnya baru kita akan masuk bahagian 2 ni. Alright. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.